Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya, alhamdulillah Allah Taala masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, nikmat umur yang panjang, kesihatan yang baik, malah kekuatan dan kelapangan untuk kita hadir ke surau menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, khususnya ibadat solat, dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita sekali lagi panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kes makin menurun, naik sikitlah daripada semalam kan. Semalam 6,000 lebih, hari ini naik balik 7,000 lebih. Apapun alhamdulillah, teruskanlah berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada kita daripada wabak Covid ini. InsyaAllah malam ni saya nak kongsi sedikit berkaitan dengan pengalaman menguruskan jenazah Covid di hospital. Jadi kita tangguhkan pengajian kita berkaitan dengan hayatus sahabah, iaitu kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada kes terkumpul sudah melebihi 2 juta lebih, 2,300,000 lebih kalau tak salah. Manakala kes kematian pula sudah melebihi 27,000 muslim dan bukan muslim lah kan. Mungkin antara yang meninggal disebabkan wabak ini adalah di kalangan ahli keluarga kita. Mungkin ada orang yang sangat dekat dengan kita, pasangan kita, ibu bapa kita, mungkin anak-anak kita, mungkin jiran kita, mungkin sahabat kita atau sesiapa sajalah yang kita kenali, dan hakikatnya mereka telah pun beroleh bahagian mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang fitrah sebagai manusia pasti akan bersedih apabila kehilangan orang yang disayangi, tapi mereka telah mendapat bahagian mereka. Kita wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya berkongsi berkaitan dengan pengalaman sebab terlibat dengan sukarelawan JAIS, kalau tak salah bermula 26 Jun, yang ketika itu kes memang sangat tinggi, mencecah 20,000 kalau tak salah, dan berlaku lambakan mayat di hospital-hospital, terutamanya di hospital Klang. Jadi mungkin sebagai salah satu solusinya diminta pihak JAIS untuk membantu menguruskan jenazah Covid tadi. Baik, sebelum saya kongsi, saya nak kita sama-sama perbetulkan doa, di mana bila kita nak menyebut nama si mati, biasanya kita akan doa dengan Allah yarham. Dan kalau perempuan, Allah yarhamah, ataupun kita sebut dengan almarhum.
ataupun almarhumah. Cuma almarhum dengan almarhumah ini jarang-jarang kita guna, sebab biasanya diguna oleh golongan istana, golongan bangsawan, ataupun hari ini dikenali sebagai golongan kayangan, kan. Jarang-jarang orang awam dia guna almarhum dengan almarhumah. Biasanya orang awam akan guna Allah yarham ataupun Allah yarhamah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah doa, kan. Dan kalau kita perhatikan orang-orang yang soleh, para sahabat contoh, doanya di mana? Di belakang. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, maknanya doanya itu di belakang, radhiyallahu anhu. Itu sebenarnya nak menunjukkan sesuatu yang pastilah, mereka itu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut nama para ulama, contoh imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kan, doanya di belakang, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Suatu yang pasti juga kerana keilmuannya, kerana amalannya dan sebagainya, mudah-mudahan, kan. Tapi bila kita orang awam yang meninggal nak disebut namanya, maka doanya di depan, Allah yarham, Allah yarhamah. Cuma apa yang saya nak sebut di sini ialah untuk bila disebut nama perempuan tadi, yang lelaki tak ada masalah, kita sebut dengan Allah yarham, maknanya semoga Allah Ta'ala merahmati Fulan bin Fulan. Okay. Tapi bila nak menyebut nama si mati itu seorang perempuan, orang kita doanya adalah Allah yarhamah. Cuma persoalannya, Allah yarhamah sebutannya tu betul ke? Adakah ianya menepati kaedah bahasa Arab terutamanya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memanglah kita dah jadi adat kebiasaan kita menyebut begitu, kan. Tapi ialah bila mana kita belajar, sebolehnya kita perbaikilah, kita perbetulkan kalau ianya salah, kan. Banyak sebenarnya yang kita dah cuba perbaiki. Alhamdulillah, mungkin di peringkat awal agak sukar, kejap macam ni, kejap macam tu, tapi lama-kelamaan insya-Allah boleh. Teringat dulu bila kita nak kata orang yang haram dikahwini, kan, kalau dulu kan disebut muhrim, ini muhrim saya. Tapi bila dah belajar, oh muhrim tak betul. Muhrim tu maksudnya orang yang memakai ihram, yang betulnya adalah mahram. Alhamdulillah sekarang orang nak sebut betul, ini mahram saya. Oh betul, ini muhrim saya. Orang Arab dengar pelik je, kan. Kan. Jadi kita perbetulkan lah. Macam sekarang ni kan bulan Maulid, kan, bulan Maulid. Dulu orang sebut Maulud. Walaupun boleh jugalah sebut maulud, tapi yang tepatnya adalah maulid, sebab kita meraihkan hari kelahiran Nabi SAW. Sebab kalau maulud itu merujuk kepada tempat kelahiran Nabi SAW. Jadi pelan-pelan kita perbaiki. Banyaklah alhamdulillah kita dah perbaiki, kan. Jadi yang ni pun kalau boleh kita perbaiki, sebab ini boleh dianggap satu kesalahan besar juga sebenarnya, kan. Yarham, Allahu yarham. Yarham adalah fi'il, kan. Jadi tak kira laki, tak kira perempuan, sebenarnya doanya adalah Allah yarham. Allah yarham Fulan bin Fulan. Allah yarham Fulanah binti Fulan. Saya suka guna nama Fulan sebab tak ada orang nama Fulan. Ini biasa diguna kalau di pondok-pondok, kan. Fulan menunjukkan nama laki, Fulanah nama perempuan. Nanti kalau bagi satu contoh nama orang, sebab ni sebut nama si mati, nama arwah, kan. Kebetulan orangnya ada, kebetulan namanya sama, nanti jadi lain pula, kan. Jadi Fulan, tak ada nama Fulan, kan. Tak ada nama Fulanah. Contohlah kalau saya bagi nama Ahmad, kod ada pula orang yang namanya Ahmad di sini, nanti macam doa lah pula, kan. Bukan. Jadi saya guna nama Fulan. Fulan menunjukkan nama lelaki, Fulanah menunjukkan nama perempuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia bukan boleh sewenang-wenangnya kalimah Arab itu kita tambah dengan ta marbutah apabila ia menunjukkan perempuan. Tak. Kalau ianya menunjukkan isim, tak apa. Isim itu maksud nama lah, kan. Talibun contoh, seorang pelajar lelaki. Talibatun, seorang pelajar perempuan. Tak apa. Tapi yarham tadi, Allahu yarham, yarham itu adalah fi'il, dan ianya
Di situ ada fa'il. Fa'il itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak boleh tambah bila kita nak sebut nama perempuan Allah yarhamah ditambah dengan ta marbutah, tak boleh sebenarnya, kan? Jadi sama-samalah kita cuba perbetulkan. Allah yarham Fulan bin Fulan, Allah yarham Fulanah binti Fulan, tetap sama lelaki atau perempuan. Mungkin di peringkat awal ni kalau kita yang dah tahu kita cuba sebut begitu, kan, ada seorang yang meninggal dan dia adalah seorang perempuan, kita pun kata Allah yarham Fulanah binti Fulan, silap-silap kita akan ditegur, kan? Silap-silap kita akan ditegur, dia perempuan lah, Allah yarhamah, bukannya Allah yarham. Kalau tuan-tuan tahu jawablah, balaslah, perbetulkanlah. Tapi kalau rasa tak mampu, tak boleh, diam je lah, kan? Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepadanya, kan? Tu kalau kita mampu, perbetulkan. Kalau tak mampu, diamlah. Mudah-mudahan satu hari dia pun dapat ilmu ini, dia pun akan perbetulkan doanya tadi. Jadi insyaAllah kita pelan-pelan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kedua yang saya nak tegaskan, macam saya katakan tadi, memang kita bersedih apabila yang meninggal itu adalah di kalangan ahli keluarga kita, tapi sebenarnya mereka bergembira kerana telah mendapat bahagian mereka yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka ini dikira sebagai syahid. Dikira sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang yang terbunuh di medan jihad peperangan sebagai orang yang mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang istimewa, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mati syahid mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syahid ini ada dua. Yang pertama syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat iaitu hanya orang yang terkorban di medan jihad fi sabilillah, peperangan melawan musuh, kan, peperangan melawan musuh, kan? Kalau kita lihat para sahabat yang gugur di medan peperangan, maka mereka dikenali sebagai syahid, kan? Syuhada Uhud, peperangan Uhud, kan, ramai yang sahabat yang gugur syahid, kan? Mereka itu syahid. Dan orang yang syahid di medan peperangan ini yang dikenali sebagai syahid dunia dan akhirat, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan, hanya terus dikebumikan. Sebab pakaian mereka suci, mulia, darah mereka suci. Malah itulah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi yang dikategorikan sebagai syahid akhirat. Syahid akhirat. Syahid akhirat ini ada banyak. Salah satu contohnya adalah orang yang meninggal disebabkan wabak, kan? Dalam Islam sebut sebagai taun lah. Wabak, taun, kita sebut dua-dua. Taun itu maknanya wabak, tapi kita nak mengukuhkan lagi wabak taun, kan? Tak apalah, wabak Covid ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi antara lain orang yang meninggal disebabkan sakit perut, maknanya penyakit-penyakit lah, penyakit-penyakit. Orang yang meninggal kerana dalam perjalanan menuntut ilmu, orang yang meninggal lemas, orang yang mati terbakar, kan? Orang yang meninggal ketika melahirkan anak, ini pun syahid juga. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang dikategorikan syahid akhirat ini pengurusan jenazahnya adalah sama seperti mana orang meninggal biasa. Maknanya mereka perlulah dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Berbeza dengan orang yang meninggal atau mati syahid, kan, dalam medan peperangan, hanya dikebumikan. Tiga yang awal tadi tidak, tapi syahid akhirat sama. Ini penting untuk saya tekankan, sebab kadang-kadang ada orang yang keliru bila dapat tahu jenazah Covid ini tidak dimandikan, kan, malah hanya ditayamumkan.
Kemudian ada fatwa pula dah tak payah tayamum. Kan? Jadi ada yang mengatakan sebab apa tidak dimandikan? Sebab mereka mati syahid. Kan? Sebab mereka mati syahid, maka mereka tidak, jenazahnya tidak perlu dimandikan. Maka di sini sudah ada salah faham, kekeliruan. Betul, jenazah orang yang meninggal disebabkan COVID ini tidak dimandikan, tetapi di sana ada sebabnya. Ada sebab. Hukum asal 4 tadi tu perlu, mesti. Mandi kapan solat ke bumi, mesti. Tapi disebabkan ada sebab-sebab tertentu, iaitu mudarat, ianya boleh memudaratkan orang yang memandikannya, boleh menyebabkan berlaku jangkitan virus tadi, maka hukum asal memandikan tadi diganti kepada tayamum. Bukan tidak dimandikan sebab syahid semata-mata, tidak, tapi kerana mudarat tadi, kan, kerana mudarat tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila wabak ini semakin bahaya dengan lambdanya lah, deltanya lah, dan macam-macam lagi, maka akhirnya diputuskan fatwa Selangor, kan, tidak perlu ditayamumkan. Maknanya hukum asal memandikan tadi gugur, disebabkan mudarat tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka hanyalah dikapankan, disolatkan dan dikebumikan. Jadi kena faham yang ni, kan. Kenapa tidak dimandikan? Bukanlah semata-mata kerana ia dikira sebagai syahid, tapi kerana mengelakkan mudarat, terutama kepada orang yang menguruskan. Itu sebabnya. Sebab ada pernah tersebar satu video, kan, ustaz yang menyampaikan bila ada seorang yang bertanya, dia menyatakan memanglah mereka tidak dimandikan sebab mereka ni syahid, kan, syahid istimewa, kan, maka tidak perlu dimandikan. Bukan sebab syahid semata-mata, tapi adalah kerana mudarat tadi sebenarnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita orang dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan solat, tayamum dan solat lah. Di peringkat awal tu memang ada lagi tayamum. Jadi disebut kumpulan tayamum dan solat di hospital. Kumpulan kedua kumpulan van jenazah, dan kumpulan yang ketiga dikubur, kan, dikubur. Ketika itu berlaku lambakan jenazah, kan, di mana kes kematian pun agak tinggi, dan sudah diviralkan video-video, gambar-gambar keadaan mayat yang begitu banyak di hospital, kan. Ada yang di atas lantai, mungkin ada yang bertindih, kan, bilik mayat tidak mampu nak menampung, kan, malah ditambah lagi dengan kontena. Satu kontena pun tak cukup, tambah lagi sampai 3-4 kontena. Jadi berlaku lambakan sehingga proses nak menguruskannya itu memakan masa. Maksudnya kadang dah ada yang meninggal 4-5 hari baru diuruskan, kadang ada sampai 10 hari baru diuruskan, ada yang 2 minggu baru diuruskan. Maka dibincangkan cara untuk menyelesaikan, akhirnya diputuskan JAIS kena membantu, dan maka JAIS pun bentuklah yang dikatakan tadi kumpulan sukarelawan pengurusan jenazah COVID. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di peringkat awal saya terlibat di kubur di sinilah untuk menerima jenazah, dan maknanya kalau di kubur ni dia terima jenazah, dibawa keluar daripada van, kemudian dikebumikan lah. Itu di peringkat awal lah. Saya rasa dah ada 3-4 kali lah, tapi bila dah merasai, maka nak cari pula pengalaman lain. Itu yang masuk pula kumpulan tayamum dan solat di hospital. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kali pertama sampai tengok mayat yang begitu banyak, rasa sedih pun ada, rasa nak menangis pun ada, kan, sebab mayat terlalu banyak, keadaannya nampak macam
tak teratur kan. Kalau yang di kontainer tu nampak mayat bertindih-tindih, bukan diletak satu je, tak, bertindih. Bertindih tu mungkin ada yang 2, ada yang 3. Jadi kalau dia nak cari mayat, kalau yang kat atas sekali tak apalah, kalau yang kat bawah sekali tolak-tolak je tu kan. Ada yang kadang plastik koyak nampak tangan, ada yang plastik koyak nampak kaki kan. Kali pertama masuklah memang sedih kan, tapi nak macam mana keadaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia kalau di hospital tu dia tak panggil mayat, doktor-doktor atau petugas-petugas tu dia tak panggil mayat, dia panggil body. Hari ni berapa body kan. Kita orang yang lama-lama pun terlibat sama juga sebut body. Jadi bila sebut body itu secara tak langsung sedikit menghilangkan rasa hormat pada mayat tadi. Kita kalau sebut mayat kan kita nak urus dengan berhati-hati, dengan baik, dengan sopan, dengan hormat lah. Tapi bila sebut body tu dia macam mengurangkan lah kan, mengurangkan. Memang pun akhirnya kita orang uruskan pun macam mana doktor uruskan kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang di peringkat awal tu berlaku lambatkan mayat. Bayangkan kemampuan untuk mengurus mayat ni, saya cerita yang muslim lah, yang bukan muslim tolak tepi kan. Yang muslim, kemampuan kalau di Kelang lah, hospital Kelang ketika itu, kemampuan untuk mengurus mungkin sehari dalam 15 mayat, sehari 15 mayat. Tetapi yang meninggal sehari mungkin 20, mungkin 30, malah mencecah 50 kan. Dan sudah tentu lebih banyak muslim lah berbanding dengan bukan muslim. Jadi akhirnya berlaku lambakan lah kan. Kadang-kadang sampai seminggu kan, 10 hari pun ada mayat tak diuruskan lagi sebab berlaku lambakan. Dia cuba juga untuk mendulukan mana yang dulu kan, mana yang dulu. Paling-paling cepat pun kalau di peringkat awal tu pergi dah 4 hari, dah 5 hari, itu paling cepat lah tu diuruskan. Ada yang sampai 10 hari. Kali pertama ketika JAS menguruskan, ada kawan bagi tahu 13 hari. 13 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia bergantung kepada kerjasama waris. Kerjasama waris iaitu untuk membuat proses pengecaman. Kalau waris boleh memberikan kerjasama, cepatlah. Tapi kalau waris tak dapat nak bagi kerjasama, mungkin lambat. Kalau mayat foreigner, orang luar, diorang tak ada waris kadang kan. Kawan-kawan pun tak nak istilahnya tak nak tuntut lah kan. Begitu juga dengan majikan pun tak nak. Habis jenazah mereka ni macam mana? Adakah boleh diuruskan terus? Tak. Dia peraturan hospital lah. Kalau tak ada yang menuntut, tak ada waris, tak ada majikan yang tuntut, maka mayat tadi kena tunggu sampai 3 bulan. Selepas daripada 3 bulan barulah boleh diuruskan. Selagi belum melepasi 3 bulan tak boleh urus. Ada kadang jenazah yang dah keluar, mungkin dah 3-4 hari, dah dijanjikan dengan waris okey sekian-sekian akan diuruskan. Sampai masa waris tak datang, masuk balik peti kan, masuk balik peti sebab waris tak datang. Sebab proses pengecaman adalah satu proses yang sangat penting. Apabila berlaku lambatkan mayat, dibimbangi takut salah mayat kan, salah orang dan sebagainya, bahaya. Sebab itu proses pengecaman adalah sangat penting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau di Kelang, saya terlibat 2 hospital, Kelang dengan hospital Shah Alam, tapi suasananya memang jauh berbeza. Kalau di Kelang di peringkat awal memang agak kelang kabut sikit sebab kekurangan peralatan. Contoh troli kan, troli kurang, tenaga pun kurang kadang-kadang. Masa nak diuruskan, masa itulah baru nak cari mayat. Kalau mayat tu dah ada dalam bilik forensik tak apa. Ini kadang mayat tu masih lagi berada dalam kontainer, dah nak ambil, maknanya masa kat situ lah. Lepas tu di peringkat awal masuk 3.30, kadang keluar pukul 6.30. Itu baru kumpulan pertama kan. Nanti kumpulan kedua, kumpulan pertama di peringkat awal uruskan 12 mayat kan. Nanti kumpulan kedua pun 12 mayat, lebih kurang lah kan. Tapi pernah sehari sampai 32 mayat, maknanya satu kumpulan kena 16 mayat pernah kan.
Kemudian kalau sekarang ni dah berkurangan, sekarang ni pun dah jarang-jarang lah sebab kematian dah menurun begitu mendadak sekali kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, prosesnya biasanya mayat tu dah disiapkan lah nak di proses pengecaman. Bawa masuk dalam bilik forensik, nanti dipanggil waris. Waris dia boleh tengok di sebalik dinding kaca, cermin lah. Maknanya waris kat luar, di bawah mayat tadi, tepi tu waris tengok lah. Waris tengok. Ketika itu doktor akan buka lah bahagian muka sahaja. Buka bahagian muka. Sebelum waris tengok tu, biasa doktor akan bersihkan bahagian muka tadi. Kan kadang-kadang berdarah, kotor, berlendir dan macam-macam lah. Jadi doktor akan cuci dululah, bersihkan, barulah waris tengok. Jadi masa waris tengok tadi, waris dibenarkan untuk ambil gambar. Jadi waris kena pastikan betul itu adalah warisnya, keluarganya, dan ada kad maklumat si mati, dia kena sahkanlah betul atau tidak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi masa proses pengecaman kita orang boleh tengok kan, sebab kita orang tempat yang sama, maknanya bilik yang sama. Cuma tak digalakkan terlalu hampir sebab risiko. Sebab dibuka bahagian muka kan. Jadi bila terdedah ni, yalah bimbang virus tu boleh terkena dan sebagainya. Sebab itu tak digalakkan. Jadi adalah doktor dengan petugas dia lah yang akan buka, bersihkan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, secara umumnya jujur saya kata, mereka yang meninggal disebabkan wabak ini, boleh dikatakan mukanya berseri. Kan, subhanallah. Benarlah janji Allah, mereka ni dikira sebagai syahid. Memang berseri. Kadang ada yang kita tengok muka tak macam orang meninggal, macam orang yang sedang tidur. Ada satu jenazah tu, ini setelah saya ingat ada dalam 2-3 minggu menguruskan dah, jenazah perempuan. Masa tu oleh kerana dah lama menguruskan, jadi jenazah pun semakin berkurangan. Dan kalau salah dia meninggal tu baru sehari lah, maknanya semalam meninggal, hari ni diuruskan. Jadi bila dibuka tu memang nampak seri je, dan tak macam orang yang meninggal, macam orang yang sedang tidur, macam senyum kan. Macam tuan-tuan kalau pernah tengok gambar syahid di Palestin kan, mereka ambil gambar kan yang syahid kan, macam tak macam orang meninggal lah, macam orang yang sedang tidur, senyum, dalam keadaan senyum. Subhanallah. Itu memang disaksikan oleh ramai kawan-kawan. Kebetulan yang ada tu semua tengok kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu jenazah tu, wallahu alam, yang ni kebanyakan tempat saya tak cerita kan, sebab wallahu alam apa sebabnya. Tapi saya pernah bertanya, itu juga sebagai satu, orang kata, kurniaan Allah Ta'ala kepadanya. Ada satu jenazah, masa proses pengecaman tu tak perasan sangat lah, tapi masa tayamum kan, masa tayamum pun sebenarnya tak perasan sangat. Tayamum tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kita tak sapu pada muka dia kan. Mereka yang meninggal, pakaian mereka tu tak ditanggalkan. Kalau dikelang, pakaian mereka tu tak ditanggalkan, kemudian terus dibalut dengan plastik. Ada plastik hitam, ada plastik putih. Tapi biasanya kalau yang meninggal dekat rumah dia plastik hitam, tak di kes polis kan. Kalau yang kat Pakistan ni biasanya dibalut dengan plastik putih, biasanya lah plastik putih satu, kemudian luar tu beg plastik besar, body bag. Biasa dua plastik. Itulah yang dikira sebagai kain kapan untuk mereka kan. Tapi kalau di Shah Alam, sebab mungkin mayat tak ramai, jadi dia boleh uruskan dengan cantik kan. Pakaian tu tetap tak ditanggalkan, tapi dikapankan dulu dengan kain. Ada kain kapan, kemudian barulah dibalut dengan plastik, kemudian barulah yang luar tu beg plastik. Jadi kita orang masa nak tayamum, dah ditutup lah beg plastik tadi. Maka seorang akan tekap, biasa 2 orang lah, seorang akan cari bahagian muka. Kalau boleh ingat mana muka mana kaki, senang. Kadang-kadang masa proses pengecaman tu kita tak tengok sangat, tahu-tahu dah selesai, diserahkan jenazah kepada kita untuk tayamum. Jadi kena carilah mana muka mana kaki
kan. Kadang-kadang adalah nampak bentuk tu, kadang-kadang tak nampak bentuk, jadi kena raba lah, raba-raba kaki punya tu balik kan. Cari. Jadi seorang akan tekap bahagian muka kan? Jadi seorang lagi dia akan tayamumkan dua anggota tayamum, muka dan juga tangan kan. Jadi sebaiknya tayamum dengan 3 kali tepuk. Tepuk kali pertama untuk sapu muka, tepuk kali kedua untuk sapu tangan kanan, tepuk kali ketiga untuk sapu tangan kiri. Tapi kadang-kadang ada yang nak mudah, 2 kali tepuk. Tepuk kali pertama sapu muka, tepuk kali kedua tangan kanan untuk sapu tangan kanan, tangan kiri untuk sapu tangan kiri. Tapi sebaiknya 3 kali tepuk sebenarnya, tapi ada yang buat 2 kali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, muka mungkin tak ada masalah sangat, tapi tangan kan, sebab bukan semua mayat begini tangannya kan. Kita kalau menguruskan jenazah, kita akan letak tangan dia begini kan. Jadi senang kita tahu dah tangan dia macam ni kan. Tapi yang ni tak tentu. Ada yang macam ni, ada yang tangan dia lurus, ada yang tangan dia kat bawah. Benda dah beralih-beralih, kejap beralih sini kan. Kena pula di peringkat awal kadang troli tu, kalau badan yang kecil dia taruh 2 sekali, 2 jenazah, sebab nak cepat kan. Jadi akhirnya tangan tadi dah bertindih, cari tak jumpa cacat, rupanya kat bawah kan. Kena kena pusingkan sedikit, kena naikkan tangan dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang tadi tu masa tayamum sapu bahagian muka tak ada apa-apa, tapi bila nak solatkan dah nampak macam merah-merah sikit bahagian muka, merah, darah baru. Biasanya orang dah meninggal ni darah dia hitam, kita kata macam darah beku tu, hitam. Tapi yang ni merahnya macam darah baru. Masa nak solat tu dah nampak sikit lah, dah nampak sikit. Bila nak dibawa ke van, lagi banyak merahnya kan, lagi banyak merahnya. Jadi terpaksa sarungkan lagi satu body bag lah kan. Wallahualam apa sebabnya. Saya tanya kawan kan, adakah masa tayamum kan terlalu kuat tekan bahagian muka tu? Dia kata tak juga, sama je macam yang lain kan. Jadi wallahualam lah, mungkin. Sebab saya pernah tanya seorang kawan ustaz juga, dia kata itu tanda kata satu kemuliaan untuk dia lah sebenarnya kan. Benarlah macam ayat yang saya katakan tadi kan, mereka itu hidup kan, tapi hidup sesuatu yang kita tak tahulah hakikatnya bagaimana kan. Wallahualam. Jadi darahnya tu darah baru, macam darah baru. Beza dengan yang lain, memang kadang-kadang yang lain pun ada juga keluar darah kan, tapi hitam kan, hitam. Tapi yang ni memang marah. Wallahualam lah apa sebabnya kan. Satu mungkin petunjuk betapa mulia kematiannya itu kan. Wallahualam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selesai solat pun kita orang buat secara ringkas lah kan. Maknanya tengoklah, kadang 4, kadang 3, kadang 2, kadang seorang, tengok kepada keadaan. Kalau yang tengah proses pengencaman tu macam lambat sangat, mana yang ada kita jalan dululah, sebab nak kejar masa kan. Solat ringkas tu kita ambil yang penting-penting lah. Maknanya kalau doa tu kalau selawat pun kita selawat pendek je. Doa pun Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum kan. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, cukup kan, bagi salam. Kena doa pun pendek je. Dia tak boleh nak macam biasa kita uruskan tu, mayat ada 30 kan. Kalau nak buat macam tu tengah malam dia berhabis kan. Jadi buat ringkas kan. Yang penting kita dapat solatkan. Solat mungkin 4 orang, mungkin 5 orang, paling sikit pun 3 orang lah petugas yang akan solatkan. Kemudian bawa masuk van satu-satulah. Tak adalah satu vetus medu, tak adalah, satu-satu kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau yang kemudian dia dah proses pengencaman tu, dia dah tak panggil waris datang untuk lihat di sebalik cermin. Sebaliknya
diletakkan saja di bawah kamera kan, diletak kat bawah kamera. Memang ada kamera besar lah dalam bilik tu, jadi letak je kat bawah kamera, dibuka bahagian muka, waris hanya tengok melalui TV di luar. Jadi waris tak ada datang lagi lah di sebelah bilik tersebut. Bila buat macam tu, nampak lagi cepat perjalanan, proses tadi lagi cepat lah kan. Sebab kadang-kadang nak menunggu waris masuk tu kan, nak menunggu waris masuk tu pun makan masa. Jadi bila buat macam tu nampak cepat lah. Sehingga kadang-kadang contohlah ada 10 jenazah satu kumpulan, masuk 3.5, 4.5 kadang dah keluar kan. Kalau sikit lagi lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara cabaran ketika menguruskan adalah pemakaian PPE kan. Tuan-tuan yang pernah pakai tahulah kan. Yang tak pernah pakai, kalau nak rasa kokot ada, boleh cuba rasalah kan. Saya ingat tak sampai 5 minit tu dah berpeluh lah. Panas tu susah cerita lah, walaupun dalam aircon kan. Apatah lagi kalau cuaca memang benar-benar panas. Orang yang bertugas 2 jam buka PPE, baju tu diibarat macam boleh perah kan. InsyaAllah saya sambung sikit lepas azan nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sekali lagi. Cabaran yang utama antaranya adalah pemakaian PPE. Kalau pakai 2 jam ke 3 jam ke, mana dalam tempoh tersebut kita tak boleh nak buang air
kan. Dia kalau dah buang air buka, memang buka terus lah, baliklah kan. Gatal-gatal pun kita tak boleh nak garuk-garuk kan. Contoh kalau orang yang pakai kacamata, kadang-kadang kacamata tu kabus kan, berair pun tak boleh nak ni kan. Kita pakai face mask lah kan, pakai itu kadang-kadang berair juga pun tak boleh nak ni, jadi menyebabkan pandangan pun kadang-kadang macam kabur sikit. Itu cabaran lah. Kalau 3 jam lah kan. Memang orang kata nak haus tu sahaja itulah ketika pakai, sebab panas, berpeluh dan sebagainya. Tapi kalau kita sebelum pakai tu nak minum banyak atau nak makan banyak, risau juga, takut nanti dah nak buang air dan sebagainya, jadi minum pun lebih kurang. Tu yang bila buka aja memang minum banyak. Itu cabaran lah. Cabaran yang kedua, bau kan. Yalah, kadang-kadang ada mayat yang dah 10 hari kan, 15 hari, jangan kata 10 hari, yang baru 2-3 hari pun kadang dia tengok juga keadaan mayat lah kan. Emas bukan yang macam ni, yang jenis tekak betul tu kan. Kalau lepas dah guna buka tu memang berbekas, itu pun masih lagi bau kan. Nak menunjukkan baunya memang kuat lah, bau mayat kan. Mungkin ialah campur dengan najis dan sebagainya, maka lagi kuat lah. Terutama kalau yang dah lama. Memang ada yang perasan mungkin mayat tu dah lama kan, lebih 10 hari kan. Macam ada juga kadang yang macam saya sebut tadi tu dah 3 bulan. Kalau dia dalam peti tak apa, maksud peti dalam bilik mayat tu tak apa, memang bila keluar tu dia keras, air batu keras kan. Ada sekali tu memang dia baru keluar, lepas pesakut cambar dibagi, pegang tegak aja macam ni. Ingatkan apa, kaki dia, biasa kaki mayat macam ni kan, ni tegak aja ni kaki. Memang tak boleh nak ni, sebab belum cair lagi. Tapi kalau cair tu selap dia akan jadi ni lah kan. Itu cabaran bau kan. Bau memang nak macam mana kena hadap jugalah. Ada satu jenazah tu, memang kita orang masa tu orang kata tak boleh tahan jugalah. Jadi bila datang dekat tu memang tak tahan, pasal jauh sikit, tarik nafas panjang-panjang, baru angkat kan. Kalau masa angkat tu tarik juga, saya silap boleh muntah dan sebagainya, sebab tak tahu apa sebabnya. Ada ya, tapi tak semualah. Ada juga kadang-kadang yang dah meninggal 4-5 hari, jenazahnya okey kan. Tapi tu ada juga yang kadang dah 2-3 hari tapi bau tu kuat. Ni tambahlah saya terpaksa cakap juga untuk kongsi, terutama yang badan besar. Apa sebabnya wallahu alam. Yang badan besar ni kadang bau tu lagi kuat lah. Berbeza dengan orang yang badan kecil. Mayat yang badan kecil okey, yang badan besar. Kadang-kadang yang badan besar ni body bag tu pun tak muat. Sampai kadang koyak, tapi kena sarungkan jugalah body bag tu. Yang kemudian ni dia adalah body bag yang betul-betul besar. Walaupun badan besar, orang kata saiz 5X kan, pun boleh masuk. Alhamdulillah. Cuma cabaran nak mengangkat lah kan, nak mengangkat mayat untuk bawa ke dalam van, itu cabaran jugalah. Itu yang kadang-kadang sampai petugas, kalau 4 orang memang tak boleh, 6 orang pun tak boleh, nak kena 8 orang. Kalau yang betul badan-badan besar tu memang 8 orang yang angkat kan. Yang kat kubur tu tak tahu macam mana, sebab yang menyambut tu 2 orang biasanya, paling ramai pun 3 orang, sebab tak boleh ramai-ramaikan. Tu tak tahulah macam mana. Tapi secara keseluruhannya proses pengurusan itu alhamdulillah Allah Taala permudahkan. Bukan hanya di hospital, malah di kubur pun pernah sampai di kubur 21 hujan, tapi perjalanan urusan perkebumian tu mudah, dapat berjalan dengan lancar. Ini mungkin kebesaran Allah Taala jugalah kan. Dalam keadaan hujan pun kena teruskan. Yang di kubur tak boleh nak tunggu kan, sebab inilah keadaan. Jadi itulah antara sedikit sebanyak pengalaman yang ingin saya kongsikan. Cuma 2 perkara saya nak sentuh juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Memang keluarga, kalau di Kelang dengan di Shah Alam lah, tempat lain saya tak pasti, keluarga memang tak boleh nak
nak turut serta, nak menguruskan tak boleh, kan? Jadi nak solatkan pun tak boleh. Tapi bukanlah bermakna keluarga langsung tak boleh solatkan. Ini kadang-kadang orang kita terlepas pandang, kan? Patutnya ambil juga kesempatan untuk solat ghaib. Solatlah di mana kita berada, kan? Yang di hospital lah, sebab yang di hospital mungkin 4-5 orang saja, petugas-petugas tadilah yang solatkan. Tapi kita selaku ahli keluarga patutnya kita ambil kesempatan juga untuk memberikan penghormatan dengan cara melaksanakan solat ghaib. Solat ghaib ini sebenarnya boleh dilaksanakan paling kurang jenazah itu sudah dimandikan. Walaupun belum solat tapi dah tahu, dah selesai mandi, kita dah boleh dah. Jadi macam tadi, katakanlah jenazah dah on the way ke kubur, kita dapat maklumat, baris dah boleh dah buat solat ghaib, kan? Ataupun mungkin dah selesai urusan perkumpulan, kita tahu, buatlah solat ghaib. Kat mana kita berada, kat situlah kita buat. Ambil peluang patutnya, kan? Mungkin tak tahu, belajarlah, rujuklah, YouTube ada dan sebagainya, kan? Patutnya kita ambil kesempatan. Jangan ahli keluarga kita meninggal disebabkan wabak, oleh kerana tak boleh nak uruskan, kita pun serah aja. Kena, kan? Ambil peluang, ambil kesempatan, solatlah secara ghaib. Masa dikubur pun waris tak boleh masuk, seorang dua je yang dibenarkan. Masa kebumikan dia pun tak boleh datang dekat. Tapi bila dah selesai urusan pengkebumian, baru dia boleh datang dekat. Sebab waris pun dia tak pakai PPE masa dekat kubur, jadi tak boleh nak datang dekat. Sebab PPE hanya diberikan kepada petugas. Tapi masa di hospital, saya ingat saya sempat bawa 3 orang waris, tapi secara senyap-senyap lah, kan? Sebab waris dia berhajat, nak juga, saya kata boleh, tapi sebagai petugas lah, kan? Sebagai petugas, kan? Ada seorang tu dulu dia kerja JAIS, jadi bawa lah. Ada seorang lagi tu ayah kepada kawan orang rumah yang meninggal, ya, jadi bila tanya meninggal kat mana, hospital Shah Alam. Jadi cubalah tanya kot ada anak-anaknya yang nak terus serta, kan? Rupanya dia ada seorang anak lelaki, satu-satunya anak lelaki, dan anak lelaki ni memang dia berazam kalau ayah dia meninggal dia nak uruskan. Tapi disebabkan meninggal COVID, jadi tak boleh nak uruskan lah. Jadi bila bagi tahu, dia begitu gembira sekali, tapi masuk sebagai petugas lah. Cuma saya beritahu juga, tengoklah, kalau ada rezeki kita sampai masa tu baru nak buat proses pengecaman, mungkin dapat tengok wajah lah. Tapi kalau kita lambat sikit, tak dapat, tak boleh buat apa lah, kan? Kita tak boleh nak minta buka atau sebagainya, tak boleh. Kita tak boleh beritahu yang ni waris. Kebetulan sampai tu lewat sikit, lewat dia baru tutup, jadi tak nampak wajah lah. Tapi dia dapat mengimamkan solat. Jadilah alhamdulillah. Rupanya bila dia ikut masuk dalam van jenazah tersebut, pergi ke kubur, sampai kat kubur, pemandu van kata ini waris. Jadi orang-orang kat kubur pun bagi lagi peluang padanya untuk angkat dan untuk menyambut di dalam lahat, kan? Dan lepas daripada itu dia WhatsApp saya, dia menyatakan terima kasih, gembira yang amat sangatlah sebab dia dapat. Memanglah siapa pun kalau dapat menguruskan rasa gembira yang amat sangat. Tapi disebabkan wabak, maknanya agak terhad lah. Jadi sekurang-kurangnya kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang meninggal disebabkan wabak ini, maka kita buatlah solat ghaib. Tahlil, yang kedua, tahlil pun boleh. Walaupun kita sebelum ni tak boleh nak berkumpul ramai, tapi ambillah kesempatan dengan teknologi yang ada. Buat tahlil secara Google Meet. Orang ni kat sini, orang ni kat sana, orang nun kat sana dan sebagainya, kumpul dalam Google Meet. Boleh, tak ada masalah. Cari seorang untuk memimpin, kumpul orang ramai dalam Google Meet, boleh. Yang penting usahalah. Dan saya yakin kalaulah dibuat begitu, insyaAllah akan ramai. Saya ingat ada sekali keluarga, saya ingat dapat dalam 50 ke 60 orang lah kumpul. Itu yang masa yang guna handphone, yang lain-lain sebelah-sebelahnya tu lagi ramai, kan? Jadi ambil peluang dua ni, kan? Walaupun kita tak dapat nak solatkan secara langsung berhadapan, tapi kita masih lagi boleh melaksanakan solat secara ghaib dan juga tahlil. Tapi sekarang ni kita dah boleh kumpul, dah boleh rentas daerah, rentas negeri, tak ada masalah lah untuk berkumpul, untuk mengadakan tahlil dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, itulah sedikit sebanyak pengalaman yang boleh dikongsikan. Bukan apa, untuk diri sendiri nak ambil iktibar
Dan mudah-mudahan bila kita menguruskan ini, maka Allah Ta'ala gantikan bila kita pula meninggal, Allah Ta'ala permudahkan urusan jenazah kita. Yakinlah Allah Ta'ala itu maha adil. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada orang meninggal, ambillah peluang ziarah. Kalau boleh uruskanlah. Nanti bila kita meninggal, insya-Allah Allah Ta'ala akan balas balik. Tuan-tuan boleh tengok kan, orang-orang yang rajin membantu, bila meninggal tengok berapa ramai orang yang datang ziarah, yang solatkan jenazahnya. Tentu ramai. Tapi kalau orang tu dengan masyarakat pun tak campur, surau pun tak datang dan sebagainya, bila meninggal, kadang-kadang kita nak pergi pun macam berat je kan. Tapi sebab kawan, pergilah juga. Tapi boleh tengoklah kehadiran tidaklah begitu ramai. Jadi ambil peluang masa hidup, kita ziarah orang yang telah meninggal. Mudah-mudahan bila kita meninggal, orang lain pun akan ziarah kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sikitlah kalau ada tuan-tuan nak tanya tentang pengurusan jenazah ini. Ya. Tak. Dia dekat atas body bag tu, plastik tu, kita tak buka. Itu yang saya sebut tadi, maknanya seorang tu tekap muka, nak cari bahagian muka tu mana tekap, jadi senang nak tayamum. Nanti seorang lagi dia akan cari mana tangan, dia akan tekapkan tangan tadi, kita sapu dekat atas plastik itu. Tak dipegang, pegang risiko kan, sebab itu tak dimandikan. Jadi oleh kerana virus tadi yang kuman-kuman ini lagi berbahaya, maka tayamum pun tak perlu. Jadi akhirnya kita tak pegang langsung lah. Tak adalah nak cari mana muka, mana tangan, tak adalah. Selesai proses pengecaman, dia orang bagi kat kita orang terus untuk solatkan. Jadi masa tayamum tak adalah pegang, tak ada, kita tak sentuh. Sebab tayamum hanya di luar plastik tadi, atas plastik. Allah alam. Kadang-kadang ada plastik yang koyak tuan-tuan, plastik yang koyak kan, darah keluar. Tapi bila kita nak angkat masuk ke dalam van, kita akan sarungkan lagi lah dengan plastik yang lain, plastik barulah, supaya darah tadi tak keluar. Sebab bahaya darah ni, nanti benda tu dekat van, nanti orang kat kubur lagi kan, orang yang terima tu lagi dia peluk kan, jadi risiko lah. Jadi kalau boleh kita nak mengurangkan risiko kan, nak masuk lepas selesai tu sembuh, dah buka PPE sembuh lagi, sampai tempat kita orang berkumpul kat masjid sembuh lagi, nanti kat rumah sendiri-sendiri sembuh lagi kan. Nak jaga kan. Alhamdulillah setakat dalam dekat 3 bulan tak adalah dengar petugas ni yang kena. Alhamdulillah lah, Allah Ta'ala pelihara kan. Tapi bila dah tak bertugas baru ada yang kena. Tapi kena sebab lain lah kan, bukan sebab menguruskan. Wallahu alam. Ada lain? Kalau jenazah bukan muslim, dia tak campur lah. Dalam bilik mayat tu campur lah, yang masuk peti lah kan. Tapi bila dibawa ke dalam bilik forensik, hanya yang nak diuruskan saja. Maknanya kita nak uruskan jenazah muslim, yang muslim saja yang masuk. Yang bukan muslim tadi dia dekat bilik mayat je lah, tak dibawa. Tapi kadang-kadang ada pernah berlaku, tengah-tengah uruskan yang muslim ini, ada yang menguruskan jenazah bukan Islam ni nak segera, sebabnya nak dibakar segera, dah janji itu ini dan sebagainya. Jadi dia pun menyelitlah tengah-tengah. Tengah-tengah uruskan, contohlah patutnya nak uruskan hari itu kumpulan pertama 12, contoh 12, baru uruskan 6. Jadi dia menyelit tengah-tengah. Jadi bila dia orang uruskan, kita orang keluar lah. Kita orang keluar, mana dia uruskan. Dia punya ni tuan-tuan, ialah dia siap dengan kerandanya orang dia lah kan, uruskan. Memang seorang tu pun makan masa lah, paling-paling pun setengah jam. Kita setengah jam tu boleh 4-5 je jenazah dah, dia seorang je setengah jam. Mungkin sebab lepas dia orang keluar tu, kita orang masuk ada bunga bertabur, mungkin agaknya dia tabur bunga lagi dalam keranda tu kan, kemudian keranda tu pun dia balut lagi dengan plastik kan. Tu diorang lah kan. Biasanya belah pagi untuk orang bukan Islam, belah petang barulah orang Islam, dia bahagikan masa macam tu. Wallahu alam.
Tapi sempat tanya, kebetulan ada APM bukan Islam. Jadi tanya-tanyalah. Memang pengurusan orang bukan Islam ini kosnya sangat besar. Paling-paling kurang 3,000 kan. Mana-mana yang nak ditanam di tempat tinggi ataupun kalau yang dibakar tempatnya tu tinggi, lagi mahal kan. Saya tanya sajalah kan, tanya kenapa lagi mahal. Kalau tanam di tempat tinggi, dia boleh nampak view lagi luas kan. Sama juga ketika nak bakar, sebab ada sebahagiannya yang dibakar. Jadi kalau diletak ke atas pun mahal juga, sebab apa? Dia boleh nampak lagi jauh. Jadi kalau yang mungkin tak ada kemampuan atau sebagainya, mayatnya kat bawah lah kan. Pelik-pelik kan. Wallahu a'lam. Jadi itulah yang boleh dikongsikan. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang salah-salah itu merupakan kelemahan saya sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa صراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.